Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk sama-sama kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama menghidupkan kehidupan, dan mudah-mudahan kita bersama hari ini dalam khalaqah perbincangan ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan beroleh kebaikan, input dan ilmu yang dapat memberikan nilai tambah dalam setiap ruang kehidupan kita. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Kesetiaan anda bersama dengan kita setiap kali perbincangan pastinya akan mengikuti kita daripada mula sehingga ke penghujung untuk dapatkan nasihat yang berharga. Hari ini tentang topik bab munakahat berkenaan dengan lulus menjadi wali nasab. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda bersama dengan bintang ilmuwan kita. Sudah tentu dan sudah pastinya setiap hari ada saja perbezaan yang kita bawakan kepada anda. Mungkin ada perbincangan berkenaan dengan adab, tafsir dan taradum, ada tentang akidah dan juga ada perbincangan tentang fiqh. Hari ini kita masuk berkenaan dengan munakahat, bagaimana kita memahami sudut-sudut yang patut kita perhatikan tentang munakahat itu berkenaan dengan wali nasab sebentar tadi. Baik, hari ini bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda, Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa perbincangan kita tentang akidah bila bersama dengan Ustaz Firdaus. Tapi hari ini Ustaz tentang munakahat. Boleh Ustaz? Masyiatillah. Allahu Akbar. Baik Ustaz. Bila sebut tentang munakahat dan tajuk perbincangan kita ni berkenaan dengan nak cari mereka yang lulus untuk menjadi wali nasab. Maksudnya boleh kita ketengahkan dan kriterianya itu memenuhi syarat, dan kita pun nak tahu nanti apa syarat-syarat untuk seseorang itu boleh menjadi wali pernikahan, khususnya wali nasab ini. Dan sebagai pembukaan Ustaz, kita bila sebut saja tentang wali ni kita akan terfikir satu, iaitu perkataan lelaki. Wali lelaki. Jadi kita nak tahu bila mana setiap hari, setiap saat kita biasa sebut dengan perkataan lelaki sejati ataupun lelaki yang sebenar, betul-betul lelaki. Jadi kalau ikut pada sudut pandang agama, maksud di sebalik lelaki sejati itu, apa yang boleh kita simpulkan Ustaz? Silakan sebagai pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Azrin, seterusnya kepada seluruh kru-kru Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi ini kita akan berada dalam keadaan pagi yang terus diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Perbincangan kita berkaitan tentang lulus menjadi wali, dan bila kita berbicara perkataan wali, kadang kita masih lagi ragu-ragu ataupun keliru. Sebenarnya wali ini maksud dia apa? Perkataan wali itu sendiri. Dalam Al-Quran sendiri Allah pernah menyatakan, antaranya Allah menyebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah wali terhadap orang-orang yang beriman, yang mana Allah telah mengeluarkan mereka itu daripada kegelapan menuju kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut sahaja wali, ia boleh memberikan makna nasir, iaitulah yang membantu, yang menolong, yang menyokong. Sementara yang memiliki kuasa juga boleh disebut sebagai wali. Waliyul amr, maknanya mereka yang berkuasa dalam sesuatu urusan. Dan bila sebut sahaja tentang wali berkaitan tentang bab al-munakahat, bab yang berkaitan dengan pernikahan, iaitulah mereka yang berkuasa untuk melaksanakan akad nikah. Jadi mereka yang berkuasa untuk menjadi wali ataupun yang mengakad nikahkan wanita yang berada dalam majlis tersebut, itu disebut dengan nama wali. Dan
Bila sebut wali, apakah perempuan boleh menjadi wali? Jawapannya tidak boleh. Ya. Ada dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah pernah memberikan larangan, tidak ada wanita boleh mengahwinkan seorang wanita ataupun wanita itu sendiri, melainkan sekiranya wanita itu adalah seorang janda, dia boleh membenarkan kepada sesiapa sahaja yang menjadi wali kepadanya. Soalnya menikahkan diri sendiri itu tidak boleh. Baik, bila sebut sahaja perkataan lelaki, saya teringat ayat dalam surah An-Nisa pada ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Jadi antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut bahawa ar-rijal ini dia adalah merupakan jamak daripada kalimah rajulun. Rajulun itu lelaki, jamaknya ataupun pluralnya disebut dengan nama rijal. Lelaki itu adalah qawwam. Qawwam ni artinya mereka yang sangat-sangat bertanggungjawab ke atas seorang wanita. Kalimah qawwam itu disebut dalam bahasa Arab, dia dinamakan dengan nama sighah mubalaghah. Satu perbuatan ataupun sifat yang melampau ataupun sifat yang bersangatan. Jadi qawwam itu diambil daripada kalimah qaim. Qaim itu artinya berdiri, dengan maksud lelaki dalam kehidupan manusia, mereka adalah merupakan insan yang bertanggungjawab ke atas wanita dan insan yang bertanggungjawab ke atas mereka yang berada di bawah saraannya. Dan itu diperkuatkan lagi dengan sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin, merujuk kepada lelaki, dan setiap daripada pemimpin itu mas'ulun, akan ditanya dan dipersoalkan ke atas rakyat yang berada di bawahnya, maknanya ke atas mereka yang berada di bawah saraannya. Jadi jelas sekali bila sebut kepada lelaki, dia adalah merujuk kepada seseorang yang bertanggungjawab untuk menjaga maslahah dalam kehidupan wanita dan maslahah kepada mereka yang berada di bawah jagaannya. Subhanallah, maksudnya bila kita sebut saja tentang lelaki sejati, sebenar-benar lelaki itu daripada sudut pandang agama adalah mereka yang sangat bertanggungjawab atas apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada dirinya, khususnya berkenaan dengan orang yang disebut sebagai wanita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak buka soalan kita pada hari ini untuk perbincangan dari sahabat kita Al-Shal di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3. Assalamualaikum Ustaz, ada dua perkara di sini. Yang pertama, apakah syarat-syarat sah untuk menjadi wali nasab? Dan soalan yang kedua, apakah hukum pernikahan yang menggunakan wali hakim sedangkan wali nasabnya masih ada? Mohon Ustaz penjelaskan. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Al-Sal. Al-Sal ni lelaki ataupun perempuan? Tengok pada nama gaya tu lelaki. Baik, apapun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi atas ucapan yang disampaikan oleh beliau. Soalan yang pertama berkaitan tentang syarat-syarat sah untuk menjadi wali nasab. Jadi yang pertama, bila sebut sahaja wali, dia ada beberapa syarat-syarat yang tertentu yang disebut oleh para ulama. Di antaranya apa yang dinyatakan oleh para ulama, yang pertama adalah al-aqlu, berakal. Jadi daripada keturunan, bermula daripada seorang ayah dan kemudian turunlah kepada datuk dan berikutnya, ya. Bila disebut sahaja dengan wali, pertama syarat dia mestilah berakal. Maknanya kalau wali itu majnun, seorang yang gila, dia tidak boleh jadi wali. Ustaz, saya ada seorang ayah, tapi ayah saya adalah seorang yang gila, boleh tak dia menjadi wali? Maka pada saat ketika itu dia tidak boleh menjadi wali, walaupun disebut sebagai wali mujbir. Artinya wali yang mesti berkuasa ke atas seorang wanita ataupun anak dara itu. Jadi pada saat yang pertama, syaratnya mestilah berakal. Kemudian yang kedua, antara syarat utamanya iaitulah al-bulugh. Al-bulugh ni artinya baligh. Baligh ni telah pun sampai pada had kematangan dirinya, dengan erti kata dia telah pun bermimpi. Itu syarat yang kedua, seorang yang boleh dan dibenarkan untuk menjadi seorang wali nasab. Dan kemudian yang ketiga disebut dengan al-hurriyah. Hurriyah ni seorang yang merdeka. Dia bukan seorang hamba. Kalau sekiranya ayah seorang hamba itu, maka dia akan kembalilah kepada wali hakim untuk menggantikan ayah sebagai juru nikah ataupun yang menikahkan dalam akad tersebut. Kemudian antaranya juga disebut sebagai ittihaduddin.
bersatunya dari sudut agama. Kalau ayah seorang yang kafir, ayah tak beriman kepada Allah, anak masuk Islam, dan kemudian anak ingin berkahwin, anak perempuan tersebut ingin berkahwin, maka pada saat yang tersebut ayahnya tidak boleh menikahkan anaknya. Kenapa? Sebab ikhtilaf, berbezanya dari sudut agama yang ada. Maka syaratnya mestilah agamanya itu sama, iaitulah agama Islam itu sendiri, seorang yang Muslim. Baik, itu di antara beberapa perkara, termasuklah seorang wali ketika berada dalam keadaan umrah, tiba-tiba si anak nak kahwin. Tak habis lagi tengah memakai pakaian ihram, ataupun waktu haji sebulan. Tak sabar-sabar yang lama ketika itu. Dia tidak mungkin lah kalau begitu berlaku demikian. Si ayah ataupun wali tersebut dia tidak boleh menikahkan anaknya disebabkan dia berada dalam keadaan ihram. Ya. Jadi itu di antara beberapa perkara, dan termasuklah satu lagi ar-rushd. Ar-rushd ni artinya matanglah. Dia bukan seorang yang safah. Safah ni bermaksud seorang yang istilahnya bodoh lah. Dia sesiapa sahaja datang kita boleh. Siapa nak berkahwin dengan anak saya boleh. Perompak datang boleh. Ya. Siapa sahajalah. Walaupun dia memiliki akal, tapi akalnya hanyalah sekadar disebut sebagai naqisul aql. Maksudnya akal tersebut dia sedikit, dia tidak ada satu pendirian yang tetap ketika itu. Itu juga dibicarakan oleh para ulama ar-rusydu, kematangan dalam menentukan siapakah pasangan bagi anaknya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, sebelum kita pergi pada soalan kedua tu, saya nak menjelas sikit berkenaan dengan kategori wali tadi tu. Saya dia macam keliru sikit berkenaan dengan ada yang sebut wali ni mesti sebelah bapa, sebelah mak tak boleh. Jadi apa perbezaan sebelah bapa dengan sebelah mak tu? Saya boleh jelas sikit? Baik, ya, disebutkan oleh para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i, dia ada beberapa perbezaan kalau kita melihat dari sudut mazhab. Ya, ada yang menyatakan yang pertama sekali daripada anak yang boleh menikahkan seorang ibu dan sebagainya, dia tidak kepada ayah. Itu pun ada perbincangan yang diutarakan, tetapi dalam mazhab Syafi'i dia bermula daripada sebelah ayah dan diikuti dengan pakcik-pakcik sebelah ayah. Maksudnya pakcik sebelah ibu tidak termasuk dari sudut wali. Kenapa yang demikian? Sebab dia merujuk bahawa lelaki ini dia memiliki kekuasaan ataupun dia memiliki tanggungjawab yang besar, dan dari sudut nasab itu juga dia adalah berdasarkan kepada seorang lelaki. Jadi sebab itu kalau kita melihat dari sudut mengapa wali itu terdiri daripada lelaki, pertama dari sudut tanggungjawab lah, sudah tentu besar. Dan kemudian yang kedua dari sudut perkiraan nasab, keturunan yang ada pun diletakkan pada sebelah lelaki. Ya, Allahu'alam. Maksudnya kalau habis kategori semua yang sebelah lelaki itu tak ada, maksudnya selepas itu kepada wali hakim lah. Dia akan kembali kepada wali hakim. Baik, itu jawapannya untuk soalan kita sebentar tadi. Sedang menonton, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz kerana terus bersama dengan kita mengikuti perbincangan dengan topik munakahat lulus menjadi wali nasab. Bila kita sebut saja berkenaan dengan munakahat, pastinya tentang kehidupan berumah tangga, perkahwinan dalam bentuk alam perkahwinan, daripada persiapan mungkin ketika sedang nak melangsungkan akad pernikahan tersebut, mungkin juga selepas daripada menjalani kehidupan selepas perkataan ataupun lafaz aku terima nikahnya. Baik. Kalau tadi kita dah sebut sikit berkenaan dengan apa sebenarnya makna kepada wali dan juga bagaimana kriteria awal yang patut diperhatikan pada seorang wali tersebut, dan kita nak rongkai lagi berkenaan dengan isu itu. Ayo sama-sama kita lihat soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dari sahabat kita Nur Dahlia Biru, Assalamualaikum Ustaz. Ada dua perkara di sini. Yang pertama, bagaimanakah penetapan hukum syariat mengenai urutan wali nasab dan wali hakim? Dan soalan yang kedua, apakah hikmah hanya lelaki Muslim atau qawam sahaja yang boleh menjadi wali kepada keluarga? Terima kasih sahabat kita untuk soalan ini. Saya serahkan kepada Ustaz untuk pencerahannya berkenaan dengan penetapan hukum syariat urutan wali tadi, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Dahlia Biru atas soalan yang dikemukakan. Sebelum daripada itu tadi Al-Syal dia menyatakan tentang soalan yang kedua tadi, perbezaan tentang wali nasab dan juga wali hakim. Okey, wali nasab adalah Al-Syal dalam soalan tersebut perbezaan antara wali nasab dan juga wali hakim. Wali nasab adalah wali yang diberikan keutamaan
dari mengikut kepada tertib ataupun turutan-turutan yang telah pun ditentukan daripada mereka yang berhubung dengan wanita yang ingin dinikahkan ataupun dikahwinkan tersebut. Itu disebut dengan nama wali nasab. Adapun wali hakim, iaitulah wali yang bertanggungjawab dan berkuasa untuk menikahkan seseorang wanita itu setelah mana wali-wali nasab enggan ataupun rafad, artinya dia tidak mahu untuk menikahkan akan seorang wanita tersebut, maka ia boleh dibawa ke peringkat atasan ataupun dibawa ke mahkamah syariah. Di situlah nanti akan ada penetapan siapa yang akan mengahwinkan wanita tersebut atas sebab-sebab yang tertentu. Baik, soalan yang dikemukakan oleh Puan Nur Dahlia Biru, antara soalannya bagaimanakah penetapan hukum syariat mengenai urutan wali nasab dan juga wali hakim. Baik, berdasarkan kepada apa yang telah dicatatkan dalam kitab-kitab fiqh, ya, antaranya disebutkan oleh para ulama dalam meletakkan tertib, ya, susunan-susunan wali, antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya, ya, iaitulah apa yang dikatakan oleh beliau. Saya ingin bacakan sedikit ucapan daripada Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa ahaqqul awliya'i abun thumma jaddun thumma abuhu thumma akhun li abawain aw li abin thumma banuhu wa insafal thumma amun thumma sairu al-asabati kal irthi wa yuqaddamu akhun li abawain ala akhin li abin fil azhar wala yuzawwiju bibinwatin. Baik, antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, mereka yang paling berhak untuk menjadi wali, ya, kata Imam Nawawi rahimahullah, mereka yang berhak menjadi wali yang pertamanya adalah bapa, iaitulah bapa kandungnya sendiri, dan kemudian diikuti dengan datuk. Secara ringkas saya akan sebutkan susunannya: datuk sebelah bapa ke atas, dan kemudian diikuti pula dengan adik-beradik lelaki seibu sebapa, dan kemudian diikuti dengan adik-beradik lelaki sebapa. Diikuti berikutnya anak, kalau tidak ada adik-beradik seibu sebapa ataupun tidak ada adik-beradik sebapa, maka turun lagi kepada anak saudara lelaki seibu sebapa. Tidak ada anak saudara lelaki seibu sebapa, diikuti pula dengan anak saudara lelaki sebapa, dan seterusnya diikuti dengan berikutnya setelah anak saudara tidak ada, turun pula kepada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, dan kemudian bapa saudara sebelah bapa sebapa. Ini istilah ni yang kita nak ingat tu. Yang penting bapa, tak ada seibu. Ada seibu sebapa ataupun sebapa. Bapa saudara tidak ada, turun pula kepada datuk saudara. Datuk saudara sebelah bapa seibu sebapa, kemudian datuk saudara sebelah bapa sebapa, diikuti pula dengan moyang saudara sebelah bapa seibu sebapa, dan diikuti dengan moyang saudara sebelah bapa sebapa, dan kemudian anak kepada lelaki bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, iaitu anak kepada sepupu lelaki. Anak lelaki bapa saudara sebelah bapa sebapa, diikuti pula dengan cucu lelaki bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa, cucu lelaki bapa saudara sebelah bapa sebapa, dan kemudian turun pula kepada anak kepada datuk saudara sebelah bapa seibu sebapa, dan anak datuk saudara sebelah bapa sebapa, dan barulah turun yang terakhir kepada turutan wali hakim. Jadi itu kalau kita nak mengikut dari sudut susunan-susunan. Cuma bila sebut wali hakim ni, jangan kita bayangkan wali hakim tu dia adalah hakim di mahkamah. Tidak. Wali hakim adalah merupakan wali-wali yang telah pun diperkenankan oleh tuanku. Kalau di Selangor, tuanku telah memberikan suatu istilahnya naib qadi. Naibul qadi, ataupun disebut dia telah diberikan satu kebenaran lah, ada satu kelulusan, sijil dia akan diserahkan untuk menjadi wali hakim. Biasanya di masjid-masjid ada wali hakim. Tauliah juru nikah. Satu juru nikah. Juru nikah itu disebut sebagai penolong pendaftar pernikahan. Oh, itu nama betul. Penolong pendaftar pernikahan. Dan wali hakim ni lain. Dia disebut dengan nama wali hakim. Dari istilah wali hakim lah. Faham? Baik, biasanya yang kita rasa macam susah sikit nak ingat ni biasanya ada dua lah. Satu turutan wali, dan yang kedua adalah mereka yang terlibat di dalam faraid.
pembahagian harta pusaka. Maka dua ini di antara perkara yang mungkin kita kena tenung lama di kaca TV tu untuk kita dapatkan. Tak dapat, kena tengok lagi ulangan supaya kita dapat memahamkan dengan sebaik mungkin. Mungkin tadi tuan-tuan dengar Ustaz baca pada kita satu persatu tadi, mungkin rasa macam macam mana nak ingat ni. Tapi kalau kita mungkin Ustaz selalu sendiri mengulang. pun tak ingat. Ya, apa dia? Ustaz sendiri pun tak ingat. Sebut satu-satu terpaksa sebab dia punya istilah tu betul-betul terperinci kan. Betul. Si ibu sebab apa semua tu kan. Jadi benda-benda itu memerlukan pada penelitian yang sebenar lah. Tapi kalau ikut kepada kefahaman, maka sebenarnya mudah saja, cuma nak menghafal itu. Baik Ustaz, kita soalan yang kedua, soalan yang kedua. Antara soalan yang kedua pula yang disebutkan oleh Nur Dahlia Biru ini, apakah hikmah hanya lelaki muslim dan juga ataupun qawam sahaja yang boleh menjadi wali kepada keluarga? Kerana seperti mana yang telah pun dinyatakan sebentar tadi, bahawa lelaki adalah mereka yang berkuasa dan bertanggungjawab dalam apapun urusan-urusan yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas sekali dengan apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim ketika berlaku dialog di antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sesungguhnya telah berkata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, aku ingin menciptakan di muka bumi ini pengurus ataupun khalifah yang akan mengatur dan menyusun muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan dialog itu besar, perbincangannya mendalam, sehinggalah ketika itu Nabi Adam alaihissalam merupakan khalifah yang pertama ataupun khalifah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Cumanya bila sebut dalam kehidupan insan, kehidupan manusia, yang berkuasa itu adalah daripada kalangan lelaki. Barulah diikuti dengan wanita. Nanti mungkin akan timbul soalan, perempuan ni apakah dia dianaktirikan? Adakah dia dilupakan? Dia ditindas, dia dilupakan? Jawapannya sudah tentu tidak. Di atas hikmah yang tertentu. Bahkan antara lain, saya teringat ada satu hadis Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah ingin menunaikan solat hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri. Dalam hadis itu tidak disebutkan secara mendetail sama ada hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri. Waktu itu Rasulullah memanggil para wanita sedang berjalan, sebab ketika menunaikan solat hari raya ni wanita turut serta. Jadi waktu itu Rasulullah pun berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, berikanlah sedekah banyak-banyak. Jadi sahabat wanita tadi, kenapa Rasulullah berkata demikian? Adalah seorang wanita yang cerdik di kalangan wanita-wanita Ansar tersebut. Mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab apa kami pula, kenapa tak suami kami? Jadi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni ra'aitun nisa, sesungguhnya aku melihat para wanita itu banyak sungguh di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, atas dua sebab yang berlaku. Sebab yang pertama yang disebut sebagai yakfurnal yang pertama iaitulah yaksurnal la'an. Artinya dia banyak melaknat ataupun banyak mencaci maki. Perkataan yang keluar pada seorang wanita disebut macam-macam perkataan yang keluar. Dan kemudian yang kedua yakfurnal al-ashir, minta maaf. Dan yang kedua disebut sebagai mereka seringkali tidak bersyukur dan berterima kasih kepada al-ashir. Al-ashir ni siapa? Iaitulah pasangan kepada wanita tersebut atas segala pemberian-pemberian yang diberikan. Dan kemudian disambung dalam hadis tersebut, kenapa boleh berlaku demikian? Rasulullah mengatakan para wanita itu nakisat al-aqli dalam satu riwayat, dan satu riwayat disebut sebagai nakisat ad-din. Artinya wanita ini kurang dari sudut agama dan kurang dari sudut akal. Sebab apa? Kerana para wanita dia banyak bertindak dalam mengurus kehidupannya itu dengan menggunakan perasaan, berbanding dengan seorang lelaki itu dia banyak mengurus segala urusan-urusan dalam kehidupannya dengan menggunakan akal terlebih dahulu berbanding dengan perasaan. Allahu Akbar. Itu dia kan, bagaimana kita menjawab pada persoalan sahabat kita sebentar tadi berkenaan dengan lelaki qawam yang mana memahami tanggungjawab mereka di tengah-tengah masyarakat ataupun institusi keluarga supaya dapat, bukan kata menganaktirikan perempuan, cumanya kita dapat faham di sini bagaimana besarnya tanggungjawab seorang lelaki. Jadi Ustaz, mungkin ada satu soalan timbul lah. Mungkin ada penonton-penonton juga yang mungkin biasa dengar berkenaan dengan situasi ini. Ada yang mengatakan seorang lelaki ataupun seseorang yang fasik itu tidak boleh menjadi wali. Benar ataupun tidak?
fasik, biasanya mungkin kita dapat kaitkan dengan selalu melakukan dosa, mungkin juga berkenaan dengan bagaimana cara hidupnya itu daripada sudut agamanya, keilmuannya, ataupun juga biasa kita anggapkan sebagai seorang yang kerap melakukan dosa. Jadi adakah benar seorang yang fasik tidak boleh menjadi wali, dan kalaulah sebelum ini sudah pun berlaku perkara itu, bagaimana status perkahwinan tadi Ustaz? Silakan. Baik, apabila kita merujuk terima kasih soalan tersebut Azrin, bila kita merujuk tentang persoalan apakah seorang wali yang fasik ini dia tidak sah ataupun tidak boleh untuk menikahkan akan anaknya ataupun wanita yang ingin dinikahkan ketika itu. Jawapan yang disebutkan seperti mana yang saya sempat untuk membaca di dalam Darul Ifta, disebutkan bahawa sesungguhnya pandangan yang paling sah bahawa fasik itu dia tidak termasuk dan tidak menghalang untuk menjadi wali kepada nikah itu sendiri. Dengan maksud yang lain, kalau kita melihat dari sudut syurut al-wilayah ataupun syurutul wali, syarat-syarat untuk menjadi wali itu dia tidak termasuk kepada mereka yang melakukan dosa ataupun fasik, dosa-dosa kecil yang dilakukan secara berterusan. Cumanya kita dari sudut adab sebagai oleh kerana perkahwinan ini adalah merupakan sesuatu perkara yang menyentuh kepada karamatul insan, kemuliaan dari sudut manusia, kehidupan manusia itu sendiri, maka adalah lebih baik untuk seseorang itu beristighfar terlebih dahulu sebelum ia menikahkan seorang anaknya, yang mudah-mudahan dengan istighfar itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang kecil yang dilakukan itu. Dan ini berdasarkan kepada suatu ucapan yang pernah disebut oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan tidak akan menjadi dosa yang kecil, saghir, saya terlupa dia punya matan dan juga kata-katanya itu, tetapi disebutkan dan diperkatakan dosa yang besar dia tidak akan berkekalan dengan dosa yang besar apabila dia dilakukan dalam keadaan memohon ampun kepada Allah, dan dosa yang kecil dia akan terus menjadi dosa besar jika tidak diisi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud yang lain, istighfar itu penting kerana salah satu di antara penghapus kepada dosa-dosa kecil itu adalah dengan memohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, itu jawapannya. Bukanlah mengganggu kepada proses perkahwinan tersebut, tapi pada sudut adab patut dititik beratkan. Sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, terima kasih kepada semua penonton tetap setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan tentang lulus menjadi wali nasab. Maksudnya boleh untuk menjadi wali daripada sudut keluarga, ataupun juga bila mana semua urutan daripada wali tadi sudah pun tidak ada ataupun berkelayakan, maka pergi kepada wali hakim. Macam Ustaz sebutkan sebentar tadi, wali hakim bukanlah hakim yang berada di mahkamah itu, tetapi maksudnya adalah mereka yang sudah pun diberi amanat dan juga mandat untuk melaksanakan tugasan tersebut oleh sultan. Betul saya? Oh, itu dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kembali pada perbincangan kita. Jadi kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, bagaimana jika seseorang itu berkahwin kerana tanpa restu keluarga dan berkahwin di luar negara dengan menggunakan wali hakim sahaja? Dan soalan yang kedua, bagaimana bagi anak luar nikah? Apakah ayah kandungnya menurut biologi boleh menjadi wali buat anak tersebut? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sahziatul Sidik untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Sahziatul Sidik. Pertamanya, sebelum nak menjawab tentang soalan yang dikemukakan oleh Puan Sahziatul Sidik ini, apa sebenarnya matlamat dan hikmah perkahwinan? Itu perlu untuk difahami terlebih dahulu. Di antaranya ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21,
Saya ingat ayat ni sebab apa, Dr. Yazrin, sebab dulu pernah menjadi jurunikah. Lebih kurang dalam 10 Maksudnya tahun. pengalaman tu ada. Jadi daripada pengalaman tersebut itulah akhirnya kita menghafal, nak baca khutbah nikah tu, menghafal dan akhirnya membaca lah apa yang disampaikan. Ini ayat yang ni ke? Mawaddah warahmah. Ya, betul. Jadi di antaranya ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum, sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kamu min anfusikum azwaja, daripada diri kamu itu berpasang-pasangan. Tujuan dan matlamatnya, pertama secara ringkasnya sakinah, dan kedua mawaddah, dan yang ketiga adalah rahmah. Yang pertamanya adalah untuk melahirkan ketenangan. Berkahwin ini tujuan adalah untuk melahirkan rasa tenang di kalangan lelaki dan perempuan. Kalau bersendirian hidup tak tenang. Dan kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk melahirkan al-mawaddah, iaitulah sifat cinta mencintai di antara pasangan-pasangan yang ada, sehingga melahirkan sebuah usrah sa'idah ataupun sebuah keluarga yang bahagia. Dan kemudian yang ketiga iaitulah sifat rahmah, kasih sayang yang lahir. Seorang suami akan melihat pengorbanan yang ditunjukkan oleh seorang isterinya dengan pandangan kasih sayang ataupun belas ihsan. Dan begitulah sebaliknya, seorang isteri melihat pengorbanan yang ditunjukkan oleh suaminya dengan kerja dan juga tugasan yang dilakukan itu dengan pandangan belas ihsan dan juga kasih sayang tersebut. Itu matlamat utama daripada perkahwinan. Timbul soalannya, yang pertama, atas ayah tidak merestui akan perkahwinan tersebut. Jadi bila ayah tak merestui ini atas dasar apa? Satu soalan juga yang perlu dikemukakan. Kalau atas sebab utama kenapa diletakkan kepada seorang ayah, kerana ayah mengetahui tentang siapa yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada dalam sebuah keluarga ini dia melihat dalam kehidupan pasangan ataupun anak-anaknya mereka mahukan kepada keburukan ataupun sesuatu yang akan merosakkan masa depan seorang anaknya. Itu tidak ada dalam diary seorang ayah itu sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa si ayah tadi yang menentukan, berkuasa untuk menentukan perkahwinan tersebut? Kerana seorang anak perempuan yang belum lagi berkahwin, dia tidak ada suatu pengalaman dan kematangan untuk memilih seorang lelaki. Jadi kematangan itu ada pada seorang ayah yang menentukan akan perkahwinan tersebut disebabkan atas dasar kematangan dan juga pengalaman yang ada. Adapun seorang wanita ini kadang-kadang dia berkahwin atas sebab tertarik dengan godaan-godaan yang disampaikan. Allah, lelaki ni tengok macam macho. Jadi istilah bila tengok sekali bila bercakap tu cair betul lah ustaz. Contohnya. Pada hakikatnya latar belakangnya adalah dari sudut keadaan dirinya tidak pernah menunaikan sembahyang, minum arak dan banyak kes-kes seumpama ini yang dilaporkan. Jadi isu utamanya si ayah memilih itu atas sebab-sebab yang tertentu untuk melihat kebaikan pada masa depan seorang anak. Timbul soalan berikutnya, bagaimana pula kalau sekiranya seorang anak tadi dia memilih seorang suami itu bukan atas dasar pilihan daripada seorang ayah, tapi suaminya itu sekufu. Sebab syarat dalam perkahwinan antaranya disebut dengan sekufu. Sekufu ni, apa maksud sekufu? Dia mestilah sama, setara dengan keadaan dirinya. Dari sudut dinnya, dari sudut agamanya, dari sudut nasab keturunan, dari sudut kerjaya dan sebagainya. Itu termasuk di antara perbincangan-perbincangan yang diutarakan oleh para ulama. Jika sekiranya memang sudah sekufu, dari sudut agama ada, cuma ayah tadi dia tak berapa suka sebab wanita tersebut, anak perempuannya tadi dia memilih bukan mengikut keinginan dan kemahuan pada ayah tersebut. Jadi akhirnya bertemu dengan seorang waliul haq ataupun wali hakim tadi. Maka pada saat tersebut apakah perkahwinan tersebut sah? Jawapannya sah. Jika berlakunya daripada benar wali yang diiktiraf tadi itu adalah wali hakim tersebut atas keengganannya dengan sebab ada beberapa perkara-perkara yang sebenarnya tidak bertentangan dengan agama itu sendiri. Baik, itu jawapannya. Kalau untuk soalan kedua tadi macam mana Ustaz? Anak luar nikah. Baik, bagaimana pula persoalan berkaitan tentang anak luar nikah? Okey, anak luar nikah ini dari sudut perkahwinan itu tidak menjadi masalah. Katakan seorang isteri, seorang wanita dia telah pun berzina ataupun melakukan hubungan luar nikah dengan seorang lelaki dan dia berkahwin dengan lelaki tersebut. Pada saat ketika perkahwinan tersebut itu sudah dianggap sebagai sah. Tapi soalannya anak yang dilahirkan tadi, anak luar nikah tersebut ni bagaimana? Kalau hendak dikahwinkan, apakah boleh dengan menggunakan bapa biologi tersebut? Jadi jawapannya tidak sah. Dia perlu untuk dinikahkan oleh wali hakim itu sendiri. Kerana bapa kepada anak dan kerana perzinaan tersebut itu tidak melayakkan dia
untuk menjadi seorang wali kepada anak tersebut. Allah maksudnya dia hanya pertalian itu pada sudut biologi saja, tapi pada sudut hukum maka bukanlah ayah dia ataupun tidak boleh menjadi wali sebenarnya. Itu yang patut kita perhatikan. Mungkin ada di antara kita yang salah faham, dia kata ini ayah dia lah, walaupun dia kata belum berkahwin tapi tetap ayah dia. Tapi pada sudut hukum maka tidak adalah dibenarkan. Baik, sedang menonton soalan seterusnya dari sahabat kita Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan sedara baru atau yang baru memeluk agama Islam, bolehkah menjadi wali kepada keluarganya? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Puan Ruby untuk soalan ini. Semalam peluk Islam, adakah hari ini sudah boleh menjadi wali? Bagaimana Ustaz? Okey, dalam soalan terima kasih kepada Puan Ruby Abu Bakar Ruby ini, bagaimana dengan saudara baru atau yang baru memeluk agama Islam ini, bolehkah menjadi wali kepada keluarga? Soalan ni agak umum. Perkara yang pertama, saudara baru ini maksudnya bagaimana? Dia menikahkan siapa? Adakah saudara baru itu dia menikahkan adik perempuan dia yang berada dalam keadaan belum Islam? Ataupun mungkin yang dimaksudkan dengan saudara baru ini adalah seorang wanita? Wallahu a'lam. Dia baru memeluk ajaran Islam. Jadi pada saat yang serupa, okey, katakan dia adalah lelaki, lelaki, betul. Adik dia dah lama Islam. Contoh. Adik dia telah pun memeluk ajaran Islam. Kita ambillah pandangan tersebut. Adiknya telah pun memeluk ajaran Islam dan dia baru sahaja memeluk, abangnya baru sahaja memeluk ajaran Islam. Apakah dia layak untuk menjadi wali? Sekiranya syarat-syarat menjadi wali itu sudah cukup, tidak menjadi masalah. Dia adalah seorang Islam, dia berakal, dia memiliki kematangan, dan kemudian dia adalah seorang merdeka seperti mana yang telah pun kita bicarakan di awal rancangan kita ini, maka dia tetap sah untuk menjadi seorang wali kepada adiknya ketika itu. Ataupun juga mungkin boleh kita simpulkan soalannya lebih kurang macam ni lah kot. Adik dia nak kahwin tapi tak ada siapa. Mungkin dia kata, abang saya nak kahwin ni, jadilah wali saya, abang peluklah Islam. Okeylah peluk Islam. Tu mungkin juga boleh macam tu Ustaz. Tapi kalau dia tidak mesti, tetapi yang pertama sekali, dalam ingat, kita kena ingat dalam bab memeluk Islam ni, dia tidak boleh main pilih, okey saya peluk Islam kejap, nanti lepas saya nikahkan kamu, saya keluar Islam. Allahu Akbar. Maka kaedah seumpama itu tidak tepat, tidak betul. Sebab dalam Islam ni Allah menyebut la ikraha fid din, tiada suatu paksaan kepada agama. Dan ini juga, ayat ini bukanlah bermaksud bagi orang Islam pun tak boleh nak paksa-paksa, tak. Maksud itu, ayat itu adalah merujuk kepada non-Muslim. Mereka yang memeluk ajaran Islam, kita tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk ajaran Islam. Maka bila berada dalam Islam, maka dawabit ataupun garis panduan di dalam Islam itu perlulah diikuti. Jadi saat ketika itu tidak boleh dan tidak sah sedemikian rupa, berarti dia bukan sebenarnya nak memeluk ajaran Islam, tapi untuk menjustifikasikan perkahwinan adik perempuannya itu. Baik, itu di antara jawapannya. Mungkin berbangkit dalam perbincangan soalan daripada sahabat kita sebentar tadi, ringkas tapi mungkin ada banyak dimensi yang boleh kita sentuh berkenaan dengan soalan tadi, khususnya apa Ustaz ceritakan kepada kita tadi, bagaimana dia baru memeluk Islam untuk menikahkan adiknya semata-mata, hanya sekadar untuk menikahkan tapi bukan dengan kerelaan hatinya. Baik Ustaz, mungkin kita nak terus buka lebarkan lagi perbincangan kita pada hari ini, tapi masih lagi dalam Menara Kawalan Perbincangan Lelaki Sejati dan juga Wali Nasab sebentar tadi. Kita nak sentuh berkenaan dengan lelaki sejati tadi Ustaz. Hari ini kalau kita tengok, ramai di antara kita yang yalah, memang dia melazimkan berkasih sayang sesama manusia, lelaki dengan lelaki. Bukan suka sama suka itu, tapi maksudnya dia sebut perkataan aku sayang pada kamu, aku cinta pada kamu. Dan dia pun sebut, dia kata Rasulullah juga menyebut kepada Muaz bin Jabal yang aku sayang kepada kamu. Tetapi kalau kita tengok manusia pada hari ini, cara dia melafazkan sayang tersebut dan kasih tersebut adalah sedikit berbeza dan menakutkan. Jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan juga kepada penonton-penonton hari ini, dalam membentuk seorang lelaki yang sejati dan juga yang sebaliknya itu, bagaimana batas kasih sayang itu dan juga lafaz itu yang disebutkan sebagai kasih sayang supaya tidaklah ke arah lain daripada yang sepatutnya menurut agama. Dari Ustaz sedikit. Silakan. Terima kasih Da'i Azrin atas soalan tersebut. Pertama, bila sebut Islam itu sendiri, dia adalah merupakan agama berkasih sayang. Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam. Khususkan sedikit kepada manusia.
Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Madinah, itulah dia perkataan yang dituturkan oleh Nabi ketika ucap pertama dimulakan. Apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kata, ayuhan nas afshus salam wa athimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Jadi Rasulullah menyebut, wahai manusia, afshus salam, sebarkan kedamaian dan sebarkanlah ucapan kasih sayang. Hakikatnya begitu maksud daripada assalam itu, kedamaian tersebut. Dan kemudian bagilah makan kepada orang yang ingin mendapatkan makanan ataupun mereka yang tidak ada makanan, kita berikan pada mereka. Itu juga adalah kaedah untuk melahirkan kasih sayang. Wasilul arham. Dan yang ketiga, Rasulullah kata jangan putuskan ikatan silaturahim, tapi eratkan dan hubungan silaturahim sesama insan. Dan kemudian barulah yang keempat, hubungan secara langsung dengan Allah. Wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyanglah kamu di waktu malam sedang manusia berada dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan salam, sejahtera dan juga selamat. Jadi jelas daripada ucapan tersebut bahawa Islam adalah merupakan agama kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada surah An-Nisa, antaranya pada ayat yang ke-14 jika tidak silap, Allah menyebutkan antara lain di dalam ayat tersebut, apa kata daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut antaranya di dalam ayat tersebut, zuyyina linnas hubbus syahawat. Minta maaf, bukan surah An-Nisa, surah Ali Imran. Jadi Allah sebut di dalam ayat itu bahawa manusia ini Allah berikan beberapa perhiasan dengan hawa nafsu. Yang pertama minan nisa, yang pertama hubbus syahawat minan nisa. Cintakan hawa nafsu kita ni, kita cinta kepada wanita. Dan kemudian yang kedua, kepada siapa? Wal banin, anak-anak. Yang ketiga, al-qanatir, iaitulah kepada harta-harta yang dimiliki, sama ada emas ataupun perak. Yang keempat, wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah, iaitulah kuda-kuda yang telah dilatih, kuda-kuda yang telah dijaga dalam keadaan rapi, ar-ra'iyah. Dan kemudian yang kelima yang disebut sebagai wal an'ami wal harth. Ada 6 perkara yang merupakan perkara yang menarik minat manusia, yang menjadi kecintaan mereka. Diikuti tadi dengan binatang-binatang ternak dan juga hasil tanaman-tanaman yang ditanam. Baik, jelas sekali daripada ayat itu Allah mengatakan tentang sifat kasih sayang yang ada pada diri manusia. Timbul soalan, bagaimana cara kita nak berkasih sayang sesama manusia? Bila sebut sahaja perkataan cinta seorang lelaki dengan seorang lelaki, itu tidak sama cinta seorang lelaki dengan seorang wanita. Sehingga membolehkan perkara-perkara yang dahulunya haram sebelum mereka bercinta dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan ucapan tadi yang disebutkan oleh Da'i Azrin, bila disebut hadis baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut kepada Sayyidina Muaz ibn Jabal. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat, Sayyidina Muaz pun berkata, "Inni uhibbuka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku cinta dan juga sayang kepada kamu. Jadi, pada saat ketika itu Rasulullah sayang, apakah dengan Rasulullah mencium, peluk dan sebagainya seumpama cintanya seorang lelaki dan juga perempuan? Jawapannya tidak. Rasulullah cinta dan juga sayang kepada Sayyidina Muaz. Lantas Rasulullah bagi nasihat kepada Sayyidina Muaz. La tada' fi duburi kulli salah. Rasulullah kata, jangan kamu tinggalkan pada penghujung penamat kepada solat yang kamu laksanakan itu dengan berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku agar aku sentiasa bersyukur kepada kamu, bantulah aku agar aku sentiasa ingat kepada kamu. Yang kedua, syukur kepada kamu. Dan yang ketiga, ketika aku melaksanakan ibadah itu, biarlah ibadah yang aku lakukan itu adalah ibadah yang berkualiti dan juga terbaik. Jadi begitu yang ditunjukkan dengan erti kasih sayang. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itu salah satu di antara syarat sempurnanya iman seseorang itu. Ta'mul iman, nak rasa kemanisan iman itu antaranya disebut cinta kerana Allah dan benci juga kerana Allah. Cinta kerana Allah ni bagaimana? Kita bagi nasihat, segala kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, tegur. Dan di saat ketika saudara kita itu melakukan kebaikan, maka kita akan menyokong dan mendukung segala kebaikan yang dilakukan. Itu rasa cinta kita kepada seseorang ataupun mereka yang jenis yang sama, yang serupa. Maksudnya itu di antara batasnya lah, ataupun cara mencintai yang sebenar itu, khususnya berkenaan dengan sesama jenis, maksudnya itu. Baik, sidang penonton, berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, banyak lagi perbincangan selepas ini.
Subhanallah, banyak input dan ilmu sudah kita dapat pada hari ini. Mungkin ada yang sudah tuan-tuan dan puan-puan tahu tetapi sebagai ulang kaji pada hari ini, ataupun mungkin juga ada yang baru kita sedar ini jawapan daripada permasalahan tersebut. Maka jadikan dia sebagai ilmu tambahan dalam kehidupan kita. Walaupun kita kata, aku tak nak belajar benda-benda ni, aku bukan nak jadi juru nikah, aku bukan nak jadi wali, dia kata. Tetapi perlu tahu mungkin berlaku di sekeliling kita, walaupun bukan kita juru nikah, tetapi kita boleh menegur dan memberitahu kepada orang di sekeliling kita tentang perkara-perkara seperti ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ayo sama-sama kita teruskan perbincangan kita. Soalan dari sahabat kita di Facebook, Ana Karmina. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, apakah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh? Adakah wali mujbir sama seperti wali nasab? Soalan yang kedua, bagaimanakah dengan wali mu'allaf yang bertatu di anggota badan yang dapat dilihat, adakah boleh menjadi wali nasab pada warisnya? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Ana Karina untuk soalan ini. Betul juga, wali ni dia ada banyak nama dia. Yang kita biasa dengar wali nasab, wali mujbir, wali akrab, wali abad. Jadi apa beza semua tu, Ustaz? Baik. Baik, terima kasih. Pertamanya, terima kasih kepada Puan Ana Karnina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian, persoalan yang pertama, apakah wali yang berhak menikahkan anak perempuan yang sudah baligh? Sudah tentulah. Bagi seorang anak perempuan yang telah pun baligh dan belum ataupun tidak, maksudnya dia bukanlah seorang janda. Jadi pada saat ketika itu, yang disebut dengan nama al-bikr, anak dara lah istilah mudahnya. Bagi seorang anak dara kepada seorang ayah, maka ayah wajib untuk menjadi wali kepada anak tersebut, kerana ada dalam hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi dan hadis riwayat daripada Imam Ahmad, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi izni waliha, dan dalam hadis yang lain mawaliha, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Rasulullah menyebut mana-mana wanita yang berkahwin tanpa izin daripada walinya, maka nikahnya batil, nikahnya terputus, terbatal. 3 kali diulang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupalah juga dengan hadis perempuan nak menjadi wali kepada perempuan yang lain, itu Rasulullah kata la tuzawwijul mar'atul mar'ata, tidak boleh seorang perempuan itu menikahkan akan seorang wanita yang lain, dan juga bagi seorang wanita itu menikahkan dengan dirinya sendiri, dia tak perlu kepada wali, dia sahaja yang menikahkan tersebut. Itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi dalam hal tersebut mesti bagi seorang anak perempuan yang menikahkan itu adalah bapanya. Dan kemudian soalan yang kedua, adakah wali mujbir sama artinya dengan wali nasab? Wali mujbir ini adalah umum, khusus kepada wali nasab. Wali nasab itu adalah umum, sementara wali mujbir ni khusus kepada wali nasab. Dalam wali nasab ada wali mujbir, tetapi tidak semua wali nasab itu adalah wali mujbir. Jadi mujbir ni asal maksudnya apa? Daripada kalimah ajbara, yang mesti, perkara yang mesti, yang dia memiliki suatu kuasa yang mutlak dalam menentukan masa depan anak perempuan tersebut. Dan wali mujbir ini ada 2. Yang pertama dimulakan dengan seorang ayah, dan kemudian yang kedua iaitulah datuk kepada ayah tersebut. 2 orang ini dikenali dengan istilah wali mujbir. Kemudian wali nasab berikutnya lah, disebut begitu, adik-beradik dan bapa saudara. Kalau akrab dan ab'ad tadi tu? Baik, sementara akrab dan ab'ad ini dalam bahasa Arab dia disebut sebagai af'alut tafdil, iaitu satu perbuatan yang merujuk kepada lebih. Istilahnya kalau akrab lebih dekat, ab'ad lebih jauh. Jadi bila sebut wali yang akrab ni, wali yang lebih dekat kepada wanita yang hendak bernikah tadi, sementara wali yang ab'ad mereka yang lebih jauh daripada itu. Dan ia juga termasuk dalam wali nasab, dalam wali-wali keturunan yang ada tu sampailah kepada datuk. Yang terdekat itu juga disebut dengan akrab ini, dia merujuk kepada ayah dan juga datuk tersebut.
Itu dianggap sebagai wali yang paling dekat kepada wanita tersebut. Maksudnya dapat kita simpulkan daripada yang Ustaz baca pada awal tadi tu, yang rangkuman pada senarai-senarai wali nasab tu, semua tu adalah wali nasab, tapi dalam yang ramai-ramai tadi tu akan dibahagikan kepada wali mujbir, wali abad dan wali aqrab. Baik, itu insya-Allah itu. Mudah-mudahan kita dapat dengan sebaik mungkin ya. Dan soalan seterusnya dari sahabat kita ya. Tadi disebutkan pada bawah itu berkenaan sedikit Ustaz, mungkin tambahan daripada jawapan kita sebentar tadi, mu'alaf bertatu dilihat pula oleh orang ramai, adakah dia masih lagi boleh menjadi wali sebenarnya? Mungkin juga akan menimbulkan fitnah atau bagaimana? Yang pertama, bila namanya sebagai seorang Muslim, syaratnya sudah cukup. Tatu yang dipakai itu sebab atas dasar dahulu dia bukan non-Muslim, dia bukan Islam. Dan dalam bab menghilangkan tatu itu juga menjadi perbahasan di kalangan para ulama. Betul. Jika sekiranya tatu jika dibuang itu memberikan mudarat pada dirinya itu, maka tidak dibuang itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada dibuang. Sebab dia diambil dari sudut kaedah ittikhazud darurain, ya, mengambil salah satu di antara dua darurat yang berlaku, maka darurat yang lebih ringan itu perlu diambil berbanding dengan darurat yang lebih besar bahayanya. Jadi dalam keadaan demikian, itu satu perkara yang lain yang berkaitan dengan dirinya. Soalannya, dia telah pun memeluk ajaran Islam dan dia telah melaksanakan tuntutan ajaran-ajaran Islam yang telah pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka pada saat yang serupa, apa yang boleh dia berkuasa tak untuk menikahkan anaknya sebagai contoh, maka tidak menjadi masalah untuk dia menikahkan. Yang penting dia faham. Dari sudut syaratnya begini, dia tahu akan apa yang sebab itu termasuk dalam bab ar-rusydi lah. Artinya dia ada kematangan dan dia faham tentang tindakan-tindakan yang dilakukan tadi. Faham maksud? Baik, saya suka bila Ustaz sebut tadi berkenaan dengan yang penting dia faham. Saya boleh tak saya nak minta sikit, mungkin Ustaz berikan nasihat kepada saya sendiri dan juga penonton-penonton di luar sana yang khususnya seorang lelaki. Apabila sebut saja lelaki, tambahan pula Muslim, apakah di antara perkara yang paling asas untuk diketahui? Mungkin ada orang kata, perkara paling asas ni 3 benda je dia kata, Al-Fatihah, doa selamat, baca Yasin. Tapi mungkin daripada sudut Ustaz sendiri yang berpengalaman lebih bersama dengan masyarakat umum di luar sana, apakah apabila seorang lelaki Muslim, perkara asas ini kena tahu, khususnya berkenaan dengan selok-belok wali nasab? Ustaz, silakan. Baik, pertamanya nasihat kepada pasangan yang ingin berkahwin. Pertama, sebelum dia mengetahui segalanya, dia perlu faham sebenarnya dia berkahwin ini untuk apa. Apakah hanya untuk melampiaskan keinginan nafsu yang ada pada dirinya tanpa melihat kepada masa depan yang akan berlaku sesudah daripada perkahwinan tersebut, atau dia ingin membina sebuah keluarga yang bahagia? Bahagianya bukan hanya sekadar berada di dunia, tapi bahagia itu berterusan sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang diharapkan. Maka pertamanya bagi seorang pasangan itu, dia perlu untuk mengetahui dan juga memahami dari sudut soal tuntutan agama terhadap perkahwinan itu sendiri. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, bagi seorang lelaki, dia perlu melihat juga ketika dia berkahwin, apa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Sebab itu dalam bab perkahwinan, para ulama bahagikan seorang lelaki yang nak berkahwin, ada kalanya perkahwinan itu wajib, ada kalanya perkahwinan itu menjadi makruh. Betul. Dan ada kalanya perkahwinan itu dia akan bertukar menjadi haram. Bila masa dia akan menjadi makruh? Ketika dia tidak ada keinginan untuk berkahwin. Dia kata, buat apa nanti duduk berkahwin. Kahwin pun dia tidak ada keinginan dengan isterinya ketika itu, kesian pada isteri tersebut, tanggungjawab tidak dilaksanakan, maka itu juga akan membawa kepada hukum makruh, ya, perkahwinan tersebut. Haram bagaimana? Memang tak nak buat tanggungjawab tersebut. Dia kata, aku berkahwin ini hanya semata-mata untuk menghilangkan stres yang ada pada diri, dan nak habis daripada itu, habislah. Tanggungjawab tidak dilaksanakan, maka akan bertukar menjadi haram tersebut. Maka kerana itu, bagi seorang ataupun bagi pasangan pengantin, dia perlu mengetahui dari sudut tuntutan-tuntutan dan tanggungjawab sesudah daripada perkahwinan. Kerana tanggungjawab itu nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis yang saya katakan tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin, dan setiap daripada kamu akan disoal terhadap orang yang berada di bawah. Wallahu a'lam. Maksudnya kenal pasti tanggungjawab seorang lelaki itu. Apabila saja disebut saja saya lelaki dan saya lelaki Muslim, maka kenal pasti tanggungjawab anda sebenarnya di mana, kepada siapa dan bagaimana. Sila penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Subhanallah, penonton-penonton jangan lupa ya untuk sama-sama catat setiap nota penting yang diberikan kepada kita pada hari ini dan buat cantik-cantik. Jangan lupa sebarkan mungkin di media sosial ataupun di mana-mana platform untuk sama-sama kita berikan kesedaran dan juga manfaat kepada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan beroleh manfaat untuk kita semua yang menyebarkan, yang menonton, yang like, share, komen dan lain lagi aktiviti kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya beroleh manfaat. Perbincangan tentang lulus menjadi wali nasab bukan hanya sekadar perbincangan tentang wali tersebut, tetapi juga kita nak membangkitkan semangat lelaki qawam itu. Bagaimana lelaki yang bertanggungjawab, faham apa yang patut dibuat dan juga bagaimana nak menghidupkan suasana lelaki muslim di akhir zaman. Ustaz, mungkin kita nak bawa sedikitlah tentang kesedaran ni lebih pada hari ni kan. Kalau tadi di awal tadi pun kita ada tanya macam mana konsep berkasih sayang, macam mana konsep kita nak faham tentang tanggungjawab seorang lelaki khususnya, mungkin suami, ayah ataupun lain-lain dalam kategori wali tersebut. Mungkin kali ini kita nak sentuh tentang bagaimana pembentukan watak itu, Ustaz. Bagaimana nak membentuk jati diri sebagai seorang lelaki. Kita nak ambil contoh juga pada zaman baginda Nabi SAW, bagaimana Nabi membentuk para sahabat menjadi seorang lelaki Muslim yang sejati. Dan kalau di zaman kita sekarang, Ustaz, dah tak adalah peperangan menegakkan Islam, pergi bawa anak panah, pergi bawa pedang dan lain-lain. Tetapi dalam zaman ketika ini, apa yang patut kita semua buat untuk menjadikan kita dan orang sekeliling kita lelaki Muslim yang sejati. Pembentukan diri. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Azrin. Bila kita berbicara berkaitan tentang pembentukan jati diri bagi seorang lelaki, dan sebenarnya bila kita kait dan relatekan dengan perbincangan kita ini, memang dia bermula daripada sebuah keluarga. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan itu dia dilahirkan mengikut kepada fitrah yang asal. Fitrah yang asal apa? Fitrah orang yang beriman kepada Allah, mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu di antara ucapan manusia sebelum mereka keluar daripada perut seorang ibu. Bukankah aku Tuhan kamu? Bahkan ya, kami menyaksikan bahawa engkau adalah merupakan Tuhan kepada kami. Betul. Baik, yang kedua, di mana dalam Islam ini cukup menarik. Sebelum kita nak dilahirkan sebagai seorang lelaki ataupun perempuan, maka perkahwinan yang dibentuk itu mestilah perkahwinan yang salihah, ya, ataupun perkahwinan yang baik, perkahwinan yang elok, terdiri daripada pasangan isteri yang salihah dan juga suami yang salih. Itu secara ringkasnya. Kerana dalam hadis banyak hadis-hadis yang disebutkan, tunkahul mar'atu li arba'in, seorang wanita itu dinikahi dengan 4 perkara. Yang terakhirnya Rasulullah kata, fasfar li dzatid din taribat yadak. Pilihlah mereka yang memiliki agama, selesai masalah, ya, akan masalah tersebut. Dan begitu juga bagi seorang lelaki yang hendak dikahwini itu, seorang wali dia perlu menilai siapakah bakal calon lelaki untuk anak perempuannya ketika itu. Sehingga Rasulullah menyebut, iza ja'akum man taradawna dinakum dinahu wa khuluqah. Apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang kamu redha akan agamanya serta akhlak yang dimiliki itu adalah akhlak yang baik, fazawwijuh, kahwinkanlah dia, nikahkanlah dia. Kerana jika tidak daripada lelaki tersebut nanti akan berlaku fitnah yang besar, wa fasadun arid, dan kerosakan yang akan bermaharajalela. Begitu yang disebut oleh Nabi SAW. Soalannya, ketika kita membesar, bagaimana seorang lelaki secara khususnya nak membentuk jati diri dalam kehidupan? Pertama, jati diri tidak mungkin akan dapat terbentuk melainkan dengan ilmu. Ya, dengan adanya ilmu itu barulah dapat melahirkan hasilnya. Dalam satu kata-kata pernah disebutkan, para ulama kata apa? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seumpama pokok yang tidak menghasilkan buah. Soalannya, ilmu pun tak ada, macam mana buah nak terhasil? Bahkan pokok tidak mungkin akan dapat berhasil. Maka ilmu itu adalah satu perkara yang penting. Dengan ilmu itulah yang akan dapat meningkatkan kefahaman kita berkaitan tentang kehidupan kita di muka bumi ini. Dan yang kedua, tanggungjawab yang akan kita pikul di saat ketika kita melakukan kerja dan tugasan-tugasan mengurus muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang kedua, perkara yang penting, ilmu sudah ada. Tingkatan yang kedua iaitulah kita beramal dengan ilmu tersebut. Ilmu ada tapi tidak diamalkan tadi, samalah dengan pokok yang tidak menghasilkan buah. Dan ilmu yang ada dia tidak diamalkan, dia akan menjadi hujah ke atas setiap mereka yang berilmu. Maka ilmu itu akan berbicara nanti di hadapan Allah
Subhanahu wa taala. Kerana dalam Islam ini, untuk meningkatkan iman yang ada, dia perlu beramal. Ya, perlu beramal. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazid bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman seseorang itu dengan melakukan ketaatan, dan akan berkurangan iman seseorang itu dengan melakukan dosa dan maksiat. Taat ni macam mana boleh berlaku? Dengan ilmu tersebut. Jadi daripada hasil ilmu itu, kita beramal akan meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga, antara perkara penting untuk melahirkan jati diri, dia mestilah soal kita beramal ataupun mulakan amalan itu dengan banyakkan kita berzikir bagi menjaga hati kita. Kekuatan hati itulah yang akan melahirkan segala kebaikan luaran dalam kehidupan kita, dan itu yang disebut oleh Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya dalam diri manusia ada ketulan darah, jika baik, baiklah seluruh anggota badannya, tapi kalau sekiranya rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya itu, maka ketulan darah itu adalah sekeping hati. Maka hati perlu untuk dibasahi dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. InsyaAllah perjalanan kita akan berlanjutan dan juga berterusan dengan amalan hati. Amalan hati kita dengan zikir, dan juga hidupkan ibadah qiyamil lail. Itu antara perkara-perkara penting. Rasulullah sebelum berdakwah, Rasulullah akan berqiyamil lail terlebih dahulu, dan ayat itulah yang mula-mula diturunkan sebelum dakwah dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, selain daripada itu juga, bagaimana kita nak membentuk tanggungjawab dan juga jati diri. Antara lain, kita kena jaga dari sudut, bagi seorang lelaki, dia kena jaga dari sudut environment, bi'ah, suasana sekitar yang mengelilingi kehidupan. Kerana itu kawan yang perlu ada padanya itu mestilah kawan-kawan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu dia berada pada agama temannya. Kerana itu perhatikan siapa teman yang berdamping dengannya ketika itu. Kalau temannya adalah teman-teman yang suka bergurau, kelakar, tidak tahu tanggungjawab, maka akhirnya akan berlakulah pengabaian dari sudut tanggungjawabnya di saat ketika dia bertanggungjawab melaksanakan sesuatu tugasan tersebut. Tapi kalau temannya seorang yang bertanggungjawab, seorang yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang lain, insya-Allah dia juga akan duduk bersama dengan mereka dan melaksanakan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan. Dan begitulah seterusnya. Dan insya-Allah dengan tips tersebut tadi, apabila kita melaksanakan dalam keadaan teratur dan juga tersusun, saya yakin insya-Allah kita akan dapat membentuk jiwa yang memiliki jati diri yang kuat, dan pada saat yang serupa mampu untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diwajibkan oleh Allah dalam apa jua keadaan-keadaan yang berlaku dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, itu dia kan. Daripada perincian tips-tips yang Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi, sebenarnya nampak seperti mudah, tetapi itulah yang sedang kita cari di akhir zaman ini. Mungkin di akhir zaman ini adanya lelaki, tetapi belum lagi ada semangat Muslim yang sejati. Mungkin juga ada hari ini lelaki yang ada jiwa Muslim yang sejati, dan paling kita risau, kita ada agama yang sejati, tetapi belum jumpa seorang lelaki tersebut untuk membawa agama tadi. Ini tiga perkara yang patut kita bincangkan pada hari ini sebagai satu buah fikiran, nota penting untuk diri kita dalam perbincangan tentang melahirkan generasi lelaki yang hebat di akhir zaman, untuk salah satunya menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dan kalau kita dapat lihat juga, bila kita sebut tentang isu-isu seperti yang kita bangkitkan tadi Ustaz, berkenaan dengan nak membentuk jati diri itu, mungkin juga kita nak kaitkan berkenaan dengan, tadi kita banyak bincang tentang wali, sebenarnya kita banyak bincang tentang wali. Dan kalaulah juga dalam pernikahan tersebut ada lagi satu yang disebut sebagai, tadi Ustaz panggil sebagai naib qadi ataupun juru nikah tu kan, naib qadi ataupun juru nikah. Adakah ini juga boleh kita kaitkan sebagai satu perincian penting untuk kita membentuk satu masyarakat itu? Dalam hal naib qadi juga ada perkara yang patut dititik beratkan, sebab pada hari ini kita dapat tengok di antara perkaranya adalah dalam pernikahan tersebut dia akan menjadi rumit sedikit apabila ada isu dengan naib qadi itu. Jadi mungkin juga ada perincian, apakah kriteria untuk seseorang itu boleh dibawa sebagai menjadi orang yang menikahkan seseorang. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Berkaitan tentang naib qadi ini, kalau sekiranya wali nasab itu dia ingin mewakilkan kepada juru nikah bagi menggantikan perwakil ataupun akad nikah tersebut, bagi mengendalikan akad nikah tersebut, maka itu tidak menjadi permasalahan dan dibenarkan. Yang penting ada kebenaran daripada wali nikah tersebut.
Cuma apa tanggungjawab sebagai seorang jurunikah, tidak lain kerjanya hanyalah tidak lain kerja dan tugasannya itu adalah untuk mempermudahkan urusan pernikahan tersebut. Di samping tidak lupa jurunikah ini juga bertugas untuk memberikan nasihat kepada kalangan pasangan. Maklum sajalah yang berkahwin itu kalangan anak-anak muda yang kadang-kadang dia pun tidak tahu apa sebenarnya matlamat dan juga tujuan-tujuan dalam kehidupan ini. Nasihat itu juga adalah satu perkara yang cukup penting. Yang penting bagi seorang jurunikah itu, dia menjadi manusia yang disebut oleh Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mampu untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Sama ada dari sudut idea nasihat yang diberikan, ataupun mungkin kalau sekiranya ada kemampuan dari sudut harta benda yang mampu untuk diberikan kepada seseorang yang memerlukan, maka itu di antara perkara-perkara yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan Ustaz, mungkin apa komen Ustaz bila mana ada yang mengatakan dia kata Tuan Qadi ni bagi susah pengantin betul lah dengan soalan-soalan nak tanya soalan-soalan apa semua, awal-awal tu nak tanya Fatihah lah, nak tanya rukun Islam, rukun iman, nak tanya itu, nak tanya ini, kan tu menyusahkan pengantin, dia kata. Tapi kalau kita tengok daripada sudut pandang baiknya, itu dapat menghilangkan gugup dan juga memberikan kita nak cek, kita nak semak dia bersedia ataupun tidak. Tapi mungkin kita nak dengar komen dari Ustaz yang pernah juga melalui pengalaman seperti itu. Perkara yang paling penting sekali bagi seorang jurunikah ni, dia melihat kepada suasana dan juga keadaan. Jika dilihat dari sudut pasangan tersebut, sebab kadang-kadang ni jurunikah dia boleh dapat mengenali seseorang itu dan melihat dari sudut perwatakan. Kalau selalu apa soalan yang selalu Ustaz tanya? Saya tidak tanya soalan. Saya hanya memberikan suatu nasihat kepada mereka dari sudut kaedah bila berkahwin, apa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Cuma adalah sedikit kadang-kadang soalan tu pun ditanya tentang soal rukun nikah tersebut. Rukun nikah ni ada berapa? Takkanlah paling common perkara yang berkaitan tentang rukun nikah pun tak tahu. Maka dalam bab tersebut tu bermasalah jugalah. Maka paling tidak begitu. Tidaklah ditanya tentang soalan hafal tak ayat begini, apa maksud dan sebagainya. Tidaklah begitu. Kerana tugasan hanyalah sekadar untuk mempermudahkan urusan tersebut dan bukan bermatlamatkan untuk menimbulkan rasa malu ataupun maruah yang akan tercalar disebabkan hanya sekadar akad nikah yang dilaksanakan, tapi ia menjadi satu sejarah yang berpanjangan yang terus tersimpan dan terpahat dalam diary kehidupan perkahwinan tersebut sampai kepada anak cucu. Dulu ayah kau masa nak nikah ni tak dapat jawab ni. Dia tanya ni dan direkam, direkodkan. Maka itu adalah satu perkara yang mengaibkan, yang saya kira tidak wajarlah untuk dilahirkan dalam sesuatu majlis dan perkahwinan tersebut. Dan saya setuju bila mana sebut saja tentang persoalan biasa yang ditanya itu, bagi saya relevan dan untuk menguji sebenarnya bagaimana keadaan si pengantin lelaki tadi. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Perkahwinan bukan hanya sekadar majlis raja sehari yang pada hari itu sahaja untuk dititik beratkan, tetapi sepanjang perjalanan hidup daripada bermulanya aku terima nikahnya sehinggalah ke penghujung hayat dibawa sehingga disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita selalu mengulang-ulang perbincangan tentang munakahat, khususnya tentang wali, tentang hukum hakamnya, supaya kita tidak terlupa bagaimana untuk melaksanakan satu-satu perkara tersebut mengikut pada lunas dan laras yang telah pun ditetapkan. Baik, sedang penonton, kembali pada perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua perkara di sini. Yang pertama, apakah kesan kepada umat sekiranya perkara nasab ini diambil mudah hanya untuk menjaga aib semata? Soalan yang kedua, apakah hukumnya sekiranya seorang bapa ingkar atau menolak untuk menjadi wali? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga dari Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Soalan pertama tentang kesannya nasab itu. Dan soalan yang kedua tentang ayahnya ini tak nak jadi wali. Mungkin adalah perkara-perkara berbangkit. Contohnya mungkin anak dia tak nak kot pilihan ayah dia. Bila ada pilihan sendiri, ayah dia tak nak jadi wali. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Yat atas soalan yang dikemukakan. Soalan yang pertama, apakah kesan kepada umat sekiranya perkara berkaitan nasab ini tidak diambil cakna ataupun tidak diambil perhatian? Maka pertama perlu kita ingat
antara matlamat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjaga 5 perkara utama. Masalihul ibad ataupun maslahah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada 5 perkara tersebut, selain daripada menjaga agama, selain daripada menjaga akal, menjaga nyawa, antaranya disebut juga sebagai hifzun nasli. Artinya dia menjaga bahawa Islam diturunkan adalah untuk menjaga keturunan. Kerana menjaga keturunan itulah merupakan maruah dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keturunan tersebut dapat dikenali dan diketahui. Kalau kita melihat orang-orang Arab dahulu, dia tahu siapa nama dia, bukan sekadar datuk moyangnya tahu, sampai kepada generasi yang ke-8 ataupun ke-9. Cuma sampai kepada kita ni nasab, ingat mungkin generasi keberapa. Da'i Azrin saya pun tidak tahu. Agak-agak nasab sampai generasi keberapa yang kita ingat. Kita tidak tahu mengetahui nasab. Sebab itu nasab dan keturunan itu adalah satu perkara yang penting. Apa kesan dan implikasi jika sekiranya kita tidak mengambil berat tentang soal nasab ini, maka akhirnya manusia akan bercampur, artinya mereka tidak akan mengenali daripada keturunan siapa. Dan maka dalam keadaan demikian, pada saat yang serupa akan rosaklah susur galur dalam kehidupan manusia itu sendiri, sehingga nantinya mungkin akan berlaku kemungkinan yang mungkin akan berlaku dalam kehidupan insan, dalam soal pembahagian harta pusaka, dalam permasalahan yang berkaitan tentang beberapa kaitan dari sudut urusan-urusan, termasuklah urusan perkahwinan. Esok nak menentukan siapa dia punya keturunan tu tak tahu dah. Sebab apa? Saya pun tak tahu siapa bapa saya sebenarnya. Allahu Akbar. Dan akhirnya akan berlakulah apa yang berlaku. Di zaman pemerintahan ataupun di zaman jahiliyah, kalau kita melihat antaranya dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, itu menceritakan kisah bagaimana seorang wanita itu dia bersama-sama dengan orang yang lebih daripada kadang-kadang 10 orang. Anak lahir sahaja, wanita tadi duk tengok muka anak tersebut ni, muka wajah siapa. Dipanggillah 10 orang. Yang menariknya 10 orang tu datang. Jadi pilih, tengok wajah ni bersama dengan kamu adalah merupakan ayah kepada anak yang dilahirkan ini. Jadi apa artinya daripada kehidupan insan yang tidak ada keturunan, tidak ada beza di antara manusia dengan binatang. Ataupun haiwan-haiwan yang melata di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia ini adalah merupakan akramul khalq ataupun semulia-mulia insan yang telah pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memberikan kemuliaan kepada anak Adam itu. Di hujung ayat itu Allah kata wa faddalnahum fi katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah memberikan pelbagai kelebihan kepada manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan tentang soal apa hukum berkaitan dengan bapa yang enggan menikahkan anaknya ketika itu. Baik, dalam hal tersebut nak menceritakan haram pun tidak begitu. Kena melihat dari sudut meninjau, dari sudut mengapa si bapa tadi tidak mahu untuk menikahkan anak tersebut. Kalau katakan seorang bapa melihat anak tersebut tersalah pilih kerana dia terjebak dengan cinta yang buta. Apa istilah dia? Cinta itu buta. Cinta itu buta. Jadi saat kerana cinta dah sayang, tanpa melihat latar belakang dia, tak apalah saya dah sayang. Sedangkan katakanlah seorang lelaki yang ingin mengahwini anak tersebut, dia adalah seorang yang telah pun kena penyakit HIV, contoh. Satu. Yang kedua, dia memang seorang lelaki yang apabila dilihat latar belakang memang takkan bekerja pun, tak nak kerja. Duduk. Cuma ada wajah dia agak handsome sedikit. Maka si wanita tadi hanya tertarik dengan kehandsoman yang dimiliki, tetapi tidak melihat bagaimana tanggungjawab yang akan dilaksanakan sesudah daripada perkahwinan tersebut. Ayah mengetahui akan hakikat tersebut. Ada beberapa berita-berita yang sampai menceritakan bahawa keadaan demikian. Ketika itu adalah wajib bagi seorang ayah mengambil keputusan sedemikian rupa. Kenapa? Disebabkan pasangan yang akan berkahwin dengan anaknya itu tidak sekufu. Artinya memang tidak bersesuaian untuk melakukan hal demikian. Bahkan mudarat akan berlaku lebih teruk daripada sekiranya dia tidak berkahwin. Kalau berkahwin mudarat itu lebih teruk, maka wajib bagi seorang ayah untuk menghalang akan perkahwinan tersebut. Dan ini bersandarkan kepada hakikat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu-membantulah kamu dalam perkara yang membawa kepada takwa dan juga kebaikan, dan jangan kamu bantu-membantu dalam perkara yang membawa dosa dan juga permusuhan. Tetapi yang kedua, jika dilihat pula memang pasangan anak perempuannya tadi memilih memang sekufu. Cuma ayah tadilah di atas sebab ayah kata ini bukan pilihan ayah. Kan zaman sekarang bukan pilihan ayah. Dia melihat tengok lelaki yang nak kahwin ni kerja pun tak stabil lagi. Contoh pada saat yang serupa dia melihat
bahawa kebetulan ada yang datang ketika itu, sebelum itu ada menyusul seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang lebih daripada lelaki tersebut. Merupa kurang sikit lah. Jadi yang ni kurang sikit, kurang sikit. Kerja pun belum baru graduate daripada universiti. Jadi maklum saja dalam keadaan demikian, akhirnya dia tidak terpilih. Si anak tadi memang inginkan dan dia tidak mahu kepada sesiapa pun melainkan lelaki tersebut. Kan kadang sampai tahap begitu. Jika sekiranya sekufu, maka sebaiknya terimalah. Pertama, soalannya yang perlu kita letakkan, rezeki itu bukan di tangan kita yang menentukan, tapi rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika pilihan kerana agama, insya-Allah kehidupannya akan ada rezeki yang akan dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya itu jalan keluar pada setiap masalah yang dilalui, dan Allah bagi rezeki tanpa dia menyangka bahawa rezeki itu akan datang dalam kehidupannya. Kerana itu, letakkan agama dalam apapun perkara dan keputusan yang dibuat. Seorang ayah meletakkan agama ketika menentukan perkahwinan tersebut, dan seorang anak memilih pasangannya itu juga berdasarkan kepada agama dan perintah daripada Allah. Di situlah akan ada kebahagiaan, di situlah akan ada kasih sayang, dan di situ jugalah akan ada rahmat belas ihsan yang akan wujud sehingga akhirnya membentuk sebuah keluarga yang bahagia, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia kan nasihat dari Ustaz untuk pembentukan keluarga yang ada asas-asas agama yang baik di situ. Dan masyarakat kita pada hari ini, apabila dia tidak mendengar tentang kesan dan akibat, maka mereka tidak akan sedar tentang sesuatu perkara tersebut sama ada baik ataupun buruk. Jadi sebagai penutup ataupun kesimpulan perbincangan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus pada hari ini, mungkin kita boleh sentuh berkenaan dengan bagaimana ataupun komen Ustaz tentang masyarakat pada hari ini yang mengambil enteng tentang ilmu ataupun juga persiapan untuk melangkah ke alam rumah tangga, semasa di dalam rumah tangga, dan juga bagaimana untuk menyelesaikan satu-satu masalah yang berbangkit. Ramai yang buat tak kisah, hanya sekadar ikut sahaja apa yang berlaku, tetapi tidak ada ilmu dalam nak menyelesaikan perkara tersebut, khususnya bagi memulakan rumah tangga tersebut. Silakan Ustaz. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hayatuna mahdudah, hidup kita di dunia ini terhad dan terbatas tempoh dan juga masa waktunya. Yang kita nak bawa nanti di hari akhirat kelak adalah bekalan-bekalan, sama ada bekalan itu terhenti dengan amalan yang kita lakukan, ataupun bekalan itu akan berterusan dengan amalan manusia yang telah pun kita tinggalkan, yang sentiasa memberikan kebaikan kepada kita, seperti mana yang diperjelaskan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas, bila meninggal anak Adam akan terputuslah segalanya melainkan 3 perkara. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan baginya. Anak soleh ini akan lahir daripada sebuah keluarga yang baik dan sebuah keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkahwinan itu adalah merupakan ilmu yang paling penting untuk dipelajari dan difahami oleh setiap pasangan-pasangan pengantin yang akan melalui gerbang perkahwinan tersebut, kerana setiap mereka memiliki tanggungjawab masing-masing. Seorang isteri, dia akan bertanggungjawab terhadap anak-anak yang ditinggalkan oleh suaminya di saat ketika suaminya bekerja. Seorang isteri ada tanggungjawab terhadap seorang suaminya. Kerana itu ada dalam sebuah hadis yang Rasulullah katakan, kalaulah sekiranya aku diperintahkan untuk manusia itu sujud, nescaya aku akan perintahkan seorang isteri sujud kepada suaminya. Jadi justru daripada itu, ilmu itu penting. Cari ilmu, dalami sebelum perkahwinan itu berlaku. Mudah-mudahan kita akan berjaya di dunia dan juga di hari akhirat, insya-Allah. Allahumma insya-Allah, mudah-mudahan Ustaz. Baik Ustaz, mungkin boleh tutup dengan doa ringkas pada pagi ini, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai dapat kita ketahui adakah seseorang itu lulus ataupun tidak untuk menjadi wali nasab dengan kriteria yang telah pun disebutkan sebentar tadi. Sila penonton, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Firdauss Subhi. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang tetap setia bersama dengan kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.